Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. So dalam video yang lepas persoalan dia adakah Bitcoin akan naik ataupun turun, dan akhirnya sudah terjawab setelah beberapa hari. Bitcoin drop balik. Okay, so harga Bitcoin drop dari support level yang 45,000 yang amat boleh dikatakan kuat waktu tu, akhirnya telah pun di break, dipecahkan, dan sekarang Bitcoin berada di 40k, another support level lah yang kita harap dia boleh sustain dekat level 39,000 ke 40,000 ni. Okay, so keadaan agak kritikal sebab dia memang betul-betul dekat support level ni lah. Okay, so dalam video ni ada beberapa perkara yang saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan, dan benda ni adalah benda yang sangat bagi saya tidak begitu baik lah. Okay, tidak begitu baik. So kita terus kepada first, kita nak tengok adalah carta Bitcoin. So kalau kita tengok dekat Bitcoin chart ni tuan-tuan puan-puan, okay, saya besarkan sikit. So yang ni 44,000 memang dia dah break lah, dia dah break dah, dan sejak daripada tu dia terus drop, tetapi dia masih berada di pattern ni. Dia masih berada di pattern triangle ni. Okey, di mana bahagian bawah ni telah menjadi satu support level lah buat masa sekarang, which is 39,000 ni menjadi satu support level, dan hopefully kita dapat tengok dia bounce balik atas ni. So kalau dia bounce naik atas balik, dia perlu break balik 45,000 ni. Okey, 45,000 ni. Okey, so benda ini so buat masa sekarang kita tak tahu lagi, sebab dia lagi satu resistance yang dia perlu break, iaitu sekitar 40,000. Kena betul-betul break 40,000, and then maybe kalau dia berada di sekitar 42,000, dan kita boleh letak harapan lah untuk dia pergi balik untuk cuba break 45,000 ni. Okay, so ini adalah apa yang kita boleh tengok dekat daily chart Bitcoin. Tetapi ada satu lagi pattern yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan. So bila zoom out, okay, ini adalah on a monthly chart. Monthly ni bulanan lah. Kalau kita tengok on a monthly chart, dari dia start trade, okay, sekitar 2014 sampailah sekarang. So first bull run yang kita semua dulu pernah tengok tahun 2017, 2018, kita boleh tengok dia buat satu pattern. Sepanjang bull run sampai bearish ni, kita boleh terjemahkan dia dalam satu pattern ni. Okay, satu pattern ni whereby dia boleh jatuh bawah ataupun dia boleh naik atas. Actually it was 50-50 waktu tu. Okay, but what happened, dia jatuh ni sekejap je sebab Omicron pula, sebab COVID. Sebab COVID waktu tu baru lagi March 2020 kan. So satu dunia panik, so that's why dia jatuh, and then dia berjaya regain balik, dan since then dia membuat kenaikan lah. Okay, so based on this kita boleh tengok walaupun tak ada COVID, contoh kalau tak ada COVID pun memang dia akan bergerak naik ke atas, sebab dia hanya membentuk satu week kalau kita tengok on a monthly chart. Okay, so bila dia naik atas ni, kita tak dapat satu pattern yang jelas. Okay, sampailah bila dia dah lama berada dekat sekitar 60 ke 30,000 ni, kita boleh tengok ada satu channel. Ni bagi saya di ibarat parallel channel. Okay, channel yang bergerak sedikit ke atas. Dia tak adalah bergerak atas sangat, hanya sedikit ke atas. At the same time, perkara ini boleh ada yang kata ini adalah double top, which is true, sebab dekat sini kita boleh tengok apa yang pattern ni tunjuk. It could be a double top. Kalau double top maksudnya benda ni boleh berlaku. Dia naik kan ni, then dia turun. Okay, benda ini boleh berlaku, tetapi buat masa sekarang perkara ini tidak berlaku. Okay, so untuk menidakkan double top ni, apa yang Bitcoin kena buat, dia perlu pergi balik sekitar level 60,000 ke atas. Okay, then kita akan nampak satu pattern yang lebih solid, which is ascending channel lah. Dia bergerak ke atas dalam kadar sekata, dalam kadar sekata lah. Okay, tapi kalau dia break support ni, dia break support, let's say kita bagi 30,000. Once dia break 30,000, dia akan jatuh ke bawah, and memang akan nampak pattern double top, which is
bearish. Okay, so sekarang ni tak nampak lagi, macam nak pergi. Syarat dia perlu break 30,000, kena jatuh bawah daripada 30,000. Selagi dia dekat sini 37,000, 35,000, still ada harapan untuk dia naik balik lah, untuk dia kekalkan pattern ni tuan-tuan puan-puan. Okay, so ini apa yang kita boleh tengok on the monthly chart. Okay, and then saya juga nak share dekat tuan-tuan perempuan, trend yang berlaku sekarang ni is not only happening dekat Bitcoin saja. Macam yang saya cerita yang lepas, Bitcoin sekarang ni sangat-sangat correlated dengan pergerakan S&P 500, which is pasaran saham US. Okay, so kalau kita tengok S&P 500 ni, inilah pattern. Kalau tengok video yang lepas saya ada tunjuk, bila berlaku market uncertainty dekat S&P 500, Bitcoin akan drop. Dan bila S&P 500 naik, Bitcoin akan naik. So sekarang ni pattern ni adalah pattern market uncertainty. Sebab dia sekarang tengah drop. Dia drop. So nampak kalau tuan-tuan puan-puan tengok, bila dia drop, Bitcoin turut sama drop kan. Sebab drop agak banyak jugalah kan. So 1% is quite high lah dekat S&P 500. Okay, and then hari ni kita nampak menghijau. So Bitcoin pun hari ni nampak menghijau. So sekarang ni mungkin tuan-tuan puan-puan ada satu persoalan yang sangat-sangat penting. Kenapa Bitcoin mengikut pasaran saham? Jawapan dia adalah, kalau ada satu demand yang betul-betul kukuh, demand yang strong, then baru Bitcoin dia boleh bergerak sendiri tanpa menghubungkan mereka dengan pergerakan saham. Tapi kalau demand Bitcoin tu rendah ataupun biasa-biasa saja, dia akan ikut pasaran saham. Sebab apa? Sebab big institution mereka main saham dan juga mereka main Bitcoin. So gameplay mereka adalah sama saja. So that's why Bitcoin dia akan ikut pergerakan pasaran saham. Ini buat masa sekarang lah, di mana demand sangat rendah. Dan tuan-tuan puan-puan pun tahu kenapa demand sangat rendah. Dengan isu perang Rusia lah, dengan isu US, isu dalaman US, sekejap support kripto, sekejap tak, banyak ding-dong. Dan terbaru China kita tak payah sebut lah. Setiap perkara yang China buat memberikan keburukan kepada dunia dan juga kepada pasaran Bitcoin. Itu memang kita boleh tengok dengan COVID, lepas tu dengan Bitcoin ban, isu Bitcoin ban tahun lepas, isu Evergrande tahun lepas. Semua ni menyebabkan harga Bitcoin jatuh. Okey, dan terbaru sekarang ni saya tengok isu yang berlaku dekat Shanghai. Ada varian baru COVID BA2, yang mana bagi saya agak dahsyat juga tindakan yang China buat. Dia memang kuarantin dengan ketat, sampai ada yang kata ada orang yang meninggal sebab kelaparan. Macam-macam cerita kita dengar. Itu kadang-kadang saya pun takut juga, sebab kadang-kadang benda kalau China buat ni, kadang dia tahu dulu, dia lambat bagi tahu dekat kita semua kan. So this is something yang saya akan perhatikan juga. Sebab kalau ada something gila yang berlaku disebabkan oleh China, yang Shanghai apa semua ni, then most likely harga kripto akan jatuh juga. Itu something yang kita dah boleh tengok. Sebab based on Delta lah, setiap kali ada varian baru naik dan media hypekan varian ni, dia akan beri kesan kepada market kripto. Okay, so jaga-jaga dengan China. Kita tak tahu apa lagi news yang akan keluar. Sekarang ni Shanghai, kita tak tahu apa news yang akan keluar based on this varian baru. So whether dia bahaya atau tak, itu cerita lain. Tetapi media mesti akan gembar-gemburkan, macam apa yang tengah berlaku dekat Shanghai kan. Akan ada some bad news and dia boleh beri kesan kepada market kripto. So saya cerita awal-awal. Okay, so satu lagi benda yang saya nak share adalah US Treasury yield ni, US 10Y Treasury yield ni. Kalau tuan-tuan perempuan tengok, inilah pattern. Ini yang saya nak tunjukkan. Pattern di mana all this while dia struggle nak break resistance ni. Sampailah sekarang ni. Last 2018. Ini adalah ketika fasa bearish dan sebagainya. Okay, and then this is dia mula break ke atas. Benda ni adalah usually yang invest dalam treasury yield ni adalah memang big institution dan sebagainya. Dia akan selalu berlawan dengan equity market. Equity market ni macam stock, macam crypto pun boleh dikategorikan sebagai equity market jugalah in a way. Okay,
Kalau benda ni naik, usually saham ataupun kripto akan jatuh. So benda ni adalah benda yang sangat favor kepada kerajaan US. So apa yang kerajaan US tengah buat ni sekarang ni kan, macam-macam benda lah dia tengah buat. Kata nak naikkan interest rate lah dan sebagainya. Benda ini sebenarnya menjadi yang dia duduk create panic dan sebagainya, sebenarnya menjadi sebab apa? Sebab dia punya US government bond ni harga dia semakin naik. Dia punya ni semakin naik, which is bagus untuk mereka tetapi tidak bagus untuk kita. Tidak bagus untuk investor kripto. Okey, tetapi kita macam dulu pun dia ada naik dan dia akan turun balik lah. So maybe akan ada fasa yang dia akan turun balik, and that time harga kripto ni maybe boleh pick up balik lah. So ini another indicator yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan. Biasalah dia mesti ada udang di sebalik batu. Apa yang US buat kan, sekejap dia kata nak buat announcement, setiap bulan ada news interest rate hike dan sebagainya, tapi tak ada apa-apa yang berlaku kan. But actually inilah yang mereka tengah planning. So tuan-tuan puan-puan boleh tengok dekat carta ni. Okay, so semua benda yang US buat ni sebenarnya dia nak cuba benefitkan on their government bond lah. Dia tak kisahlah equity saham jatuh ke, kripto jatuh ke, dia tak kisah. Okay, so kita nak tengok sedikit pergerakan on chain ni. So apa yang kita boleh lihat adalah miners sedang mula menjual balik Bitcoin lah. Sebab apa? Sebab miners position index ni tengah naik. Okay, so usually bila mereka start menjual banyak-banyak ni, harga dia akan start naik lah. So sekarang ni kita nak tengok adakah teori ini masih relevan sebab nampak mereka dah mula menjual. Kadang-kadang bila miner start menjual ni, volume akan jadi lebih tinggi dekat exchange, and then maybe that can help untuk menaikkan harga tu lah. Okay, sebab sekarang ni kalau kita tengok Bitcoin tuan-tuan puan-puan, dia punya volume sangat rendah. In fact kalau kita compare dengan previous bearish market pun, volume dia masih lagi tinggi. Sekarang ni cinonik je, sangat rendah. Nampak sini sangat rendah. Sejak tahun 2021 ni kan, sejak tahun pertengahan 21 lah start dia jatuh, market dia sangat-sangat rendah. In fact time dia naik balik ke 68,000 pun volume dia sangat rendah tuan-tuan puan. So waktu bear market dulu pun volume dia agak tinggi. Tapi sekarang volume dia sangat-sangat rendah. That's why saya katakan bila volume macam ni, dia akan kecenderungan dia adalah untuk mengikut pasaran saham. The thing yang kena berlaku sekarang adalah volume kena naik. Okay, so mungkin kadang-kadang tuan-tuan puan terfikir, okay, kalau institution investor dah masuk kan dan sebagainya, kenapa volume Bitcoin tak naik? Okay, tuan-tuan puan kena faham, bila mereka masuk, mereka ada game plan mereka sendiri. That's why kadang-kadang kita tengok bila ETF, kita minta ETF spot yang patut diluluskan, tapi dia tak luluskan ETF spot. Dia pergi luluskan ETF futures. Bitcoin dalam bentuk option atau futures adalah bukan real Bitcoin. The real Bitcoin adalah Bitcoin yang diperdagangkan di spot market ataupun yang berada dekat wallet. That is the real Bitcoin. Bitcoin yang lain, option, contract, derivative dan sebagainya, bukan Bitcoin yang sebenar. Tetapi the big institution, mereka tend to invest dalam Bitcoin yang sebenar. Okay, bila big institution buat macam ni, apa yang berlaku adalah, kalau tuan-tuan puan pernah tengok video saya awal tahun lepas, saya ada cerita tentang grayscale effect. Dan grayscale effect sangat-sangat powerful sebab dia boleh menaikkan harga Bitcoin. Sebab apa? Sebab memang dia bawa real demand. Memang dia beli Bitcoin dekat spot. Okay, dia beli Bitcoin. Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah efek grayscale ni dah boleh katakan dah mati dah buat masa sekarang. Kenapa saya cakap begitu? Yang ni tuan-tuan puan-puan boleh kena tengok video saya yang lepas lah, saya cerita secara detail tentang grayscale effect. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok ni apa yang memberikan insentif untuk pelabur-pelabur beli grayscale punya Bitcoin ataupun GBTC adalah mereka mendapat jual GBTC dengan harga premium.
Premium ni maksudnya harga yang lebih tinggi lah. So anytime Grayscale buat unlocking, mereka akan dapat nilai GBTC dengan harga yang lebih tinggi daripada yang diperdagangkan. So bila mereka jual, mereka dah consider confirm guaranteed profit lah. Okay, so tahun awal-awal memang premium dia 70%, 60%, sangat-sangat lumayan. Sampailah tahun lepas. Sampai tahun lepas di mana premium dia mula menjadi negatif. Negatif maksudnya Bitcoin yang diperdagangkan GBTC yang diperdagangkan di pasaran saham tu adalah lebih mahal daripada GBTC yang mereka dapat bila dia unlock. So kalau dijual, dia rugi. Okay, sejak tu dia negatif, semakin negatif tuan-tuan dan puan. Sekarang ni dah belas 27% negatif. GBTC premium rate dia dah drop kau-kau. Okay, inilah antara sebab dia. Sebab bila big institution datang, mereka tak beli dengan GBTC. Mereka mula beli option contract lah, macam-macam. Okay, so the real demand yang kalau lah real big institution semua invest dalam macam Grayscale punya part, macam GBTC ni, of course premium dia akan jadi lebih tinggi. Tapi sebab benda tu tak berlaku, benda ni, premium ni dah menjadi semakin negatif. Dan Grayscale pun faham hakikat ni. That's why dia pun tak buat tak ada dah unlocking. Last Ogos 2021, lepas tu dah tak ada dah unlocking. Okay, and they also tak adalah tambahkan sangat apa-apa lagi pegangan Bitcoin. Sebab apa yang Grayscale nak buat adalah mereka nak kerajaan US untuk luluskan ETF spot, Bitcoin ETF spot, bukan the futures, spot. Spot adalah tempat di mana real demand akan berlaku. Tetapi kerajaan US dia ada game plan dia sendiri. Dia tak nak luluskan spot. Dia nak luluskan, dia hanya boleh luluskan futures. Inilah masalah yang tengah berlaku. So the real demand GBTC Grayscale antara contributor untuk bawa real demand, tetapi kerajaan US dah halang dia. Ni kita panggil potong steam. Okay, so ini yang kita nak. Inilah penerangan latest tentang GBTC. Sebab saya pun dah lama tak cerita tentang Grayscale. Inilah hakikat yang berlaku. Okay, so okay, apa ni? Okay, so dari sudut on chain ni, MVRV score ni yang ni kalau tuan-tuan perempuan tengok, this not the good news. Ini bad news. Sebab apa? Sebab bila mana benda ni pergi dekat zone bawah ni, zone yang hijau ni, maksudnya harga Bitcoin akan drop lah. So every time dia pergi zone hijau ni, harga Bitcoin akan drop. Tetapi the good thing is, itu akan menjadi harga paling rendah. Sebelum bila dia buat kenaikan balik, then dia akan naik balik lah. So hopefully kalau dia pergilah, contohlah kalau dia pergi dekat sini, hopefully price wise dia akan pergi dekat 30,000 lah, hopefully. Sebab kalau benda ni pergi dekat sini, maksudnya dah oversold, dan maksudnya akan ada pembelian dan sebagainya untuk menaikkan balik harga Bitcoin lah. Tetapi dia dah break dah this level resistance, so most likely dia akan jatuh ke bawah lah. Tetapi benda tu mungkin tak berlaku juga. Mungkin dia tak pergi sampai bawah, tetapi dia boleh naik atas. Sebab apa saya cakap macam tu? Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, dia punya MVRV ni actually untuk decide the real value of Bitcoin lah. Itu dia punya score dia. Dia ada dia punya detail dia. Maybe next video saya cerita lah. Okay, so every time dia pergi dekat zone merah, maksudnya dah banyak dah orang dah beli Bitcoin apa semua, then akan ada penjualan. Okay, so every time dia pergi dekat sini, maksudnya itu dah adalah peak. Ini indikator jual. Dah pergi merah ni maksudnya dah jual, orang dah tamak dah dan sebagainya. Tetapi tahun lepas dia naik, tetapi dia tak masuk sampai level ni. Sebab mungkin ramai orang dah standby dah. Masuk merah ni terus jual kan. So dia tak pergi ni, tapi dia drop. Bila dia drop, tak ada pula dia pergi dekat hijau ni. Dia something playing around here. That's why saya katakan kita berada di dekat tengah-tengah. Nak kata bull run pun belum full force lagi, tak habis lagi. Nak kata bearish pun tak habis lagi. Kita masih berada di tengah-tengah. So itu yang kita boleh tengok dekat MVRV score ni lah. And lagi satu, the final one is 1 year hodl wave. Okay, so ini adalah
bila mana orang mula menjual Bitcoin, hodling tu dah tak ada, harga dia akan naik. So ni sangat bertentangan. Kalau tuan-tuan puan tengok yang biru ni adalah harga Bitcoin. Yang hodl wave ni adalah yang kuning. Bila hodl wave ni naik kan, bila hodl wave ni naik, harga dia makin drop. Dan bila hodl wave ni turun, harga dia makin naik. Kenapa benda ni berlaku? Sebab bila harga makin naik, of course orang nak jual, orang nak take profit. So bila orang take profit, hodl wave pun akan semakin ke bawah. Sampai at one point ramai dah ambil profit, orang akan hold balik Bitcoin. So bila orang hold balik Bitcoin, dan waktu tu harga tu yang mana yang lambat masuk, waktu tu dia akan beli dekat pucuk lah. Dia akan beli dekat pucuk. Okay, sampai dia turun dekat bawah ni. Bila dia semakin turun, makinlah orang pegang, and then dia akan lepaskan. Bila dia jual balik, dia akan naik balik. Okay, so this probably ada kaitan dengan minus jugalah. Probably minus. Bila dia jual, of course dia nak jual dengan harga yang tinggi, dan bila ada lebih banyak volume dekat exchange, probably dia boleh naikkan harga Bitcoin. So apa yang berlaku adalah sejak tahun lepas hodl wave ni semakin meningkat. Ramai yang hold Bitcoin. Okay, so kalau tuan-tuan puan masih hold lagi, then good for you lah. Sebab kalau hodl wave ni mula turun, dia akan turun bila harga dia naik lah. Okay, then that time kita akan continue balik bull run. Okay, so buat masa sekarang ni kita tak tahu dia akan stop dekat mana. Boleh jadi akan berterusan lagi, boleh jadi. Tapi bila hodl wave ni dah makin turun, then good news. Good news sebab apa? Maksudnya Bitcoin akan mula naik balik lah in terms of dia punya pricing. Okay, so ini sedikit sebanyak apa yang saya nak discuss dengan tuan-tuan puan-puan. Sebab mungkin tuan-tuan puan-puan panik, apa dah jadi kan, harga Bitcoin drop dan sebagainya. So inilah bagi saya the facts, the reality yang tengah berlaku. Saya tak nak cerita benda yang baik-baik je kan. Kadang-kadang ada benda baik, ada benda yang tidak begitu baik. Sebab market is like that. Kadang-kadang ada fasa bearish, kadang-kadang ada fasa bullish. Kadang-kadang ada good news, kadang-kadang ada bad news. Okay, so yang penting tuan-tuan puan-puan kena tahu both side lah. So boleh buat decision yang lebih baik. Okay, so itu saja sedikit sebanyak penerangan tentang keadaan market sekarang ni. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.